Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Alhamdulillah, terima kasih kepada Masjid Darul Makmur kerana mengundang saya untuk bersama-sama dengan para jemaah secara online pada hari ini, insya-Allah. Memperkenalkan, nama saya Harun Ar-Rashid bin Zainuddin, selaku pengurus di Masjid Darussalam dan juga sebagai Ketua Jabatan Hijrah, yang di mana kami bertujuan adalah untuk membantu masyarakat yang ingin berhijrah dan memulakan penghidupan yang baru, insya-Allah. Taubat adalah satu perkara yang amat digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ada mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa sama juga kita yakin ataupun kita akur dengan diri sendiri bahawasanya kita ni adalah hamba-hamba yang senantiasa buat salah, dan taubat ni bukanlah satu proses yang hanya kepada orang-orang yang dah buat dosa-dosa besar, ya, seperti minum arak, berzina, na'udzubillah zalik, ya, dan sewaktu dengannya, walaupun taubat ataupun dosa-dosa itu adalah dosa kecil, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga meminta kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa sama juga, kalau kita yakin bahawasanya ataupun kita merasai bahawasanya kita ni adalah hamba yang penuh dengan dosa, banyak kesalahan, banyak dosa, sama ada Allah terima tak taubat saya dan sebagainya, ayat yang tadi saya sebutkan, la taqnatu mir rahmatillah, adalah ayat yang penting yang kita faham. Janganlah kamu putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan saya, kenapa taubat ini satu perkara yang penting untuk kita bincangkan adalah kerana kita adalah manusia. Manusia senantiasa melakukan kesalahan, melakukan dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, dan sebagai hamba adalah untuk kita minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahawasanya Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkenaan soalan ni pula, ya, masyarakat kita berbilanglah. Ada yang menganggap bahawasanya saya ni belum ready nak bertaubat, saya ni sedang dalam proses nak bertaubat, saya ni tak perlu bertaubat, saya ini ada orang kata tu tak apa, Allah tidak terima saya punya taubat. Pelbagai latar belakang masyarakat mengenai dengan taubat. Kerana taubat itu adalah perkara yang besar sebenarnya kalau kita nak faham, ya. Dan kita yakin walaupun kita dah bertaubat, kadang-kala kita akan tersungkur balik, kita akan buat balik benda-benda yang kita dah bertaubat tersebut. Dan ada pula yang beranggapan bahawasanya tidak perlulah kita untuk bertaubat, kerana kalau aku jahat terus, ya, nanti dah ready, dah sampai masa-masanya baru aku bertaubat. Dan ada pula yang menganggap bahawasanya belum ready lagi, ya, belum sampai lagi masa tua, belum capai lagi ready masa untuk relax dan sebagainya. So kerana kita semua disuruh bertaubat, dan kerana kita pun tidak tahu bila ajal kita akan datang, kerana kita dah tengok keadaan-keadaan masyarakat kita yang berbilang bahawasanya ramai yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kira yang muda ataupun yang tua, tidak kira yang sihat ataupun yang sakit, tidak kira apa jua keadaannya, sama ada dia baik atau tidak baik, ya, semua akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya di sini ialah, adakah kita sudah bersedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita sudah minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita? Jadi, pertama sekali, jangan tangguhkan taubat kita.
Dan tapi bila mana kita dah bertaubat, bila mana contoh kita dah bertaubat tapi kita tetap balik kepada dosa-dosa yang lama, ingatlah saudara-saudara sekalian ataupun kawan-kawanku sekalian, bahawasanya kita tetap akan kembali, kita akan tetap buat balik perkara-perkara tersebut. Tapi kalau kita terbuat ataupun kita kembali kepada perkara-perkara yang lama tersebut, balik pada Allah lagi, minta ampun pada Allah SWT. Kita berdiri, kita jatuh, bangun lagi. Kita berdiri, kita jatuh, bangun lagi. Kerana setiap kali kita jatuh, kita tahu la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa akan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak pernah putus asa dengan kita, tapi kita dah takut. Tapi Allah takut kita putus asa dengan diri kita sendiri. Ya, kalau dengan manusia, ya, kalau kita dengan keluarga, dengan masyarakat, mungkin hari ini kita dah stop, kita dah bertaubat, kita dah relax. Tapi bila kita dah relax, sekali kita buat benda lagi, ya, diberikan lagi peluang. Buat lagi, kita diberikan lagi peluang. Dibuat lagi, diberikan lagi peluang. Dan pada akhirnya manusia mungkin cakap, suka hatilah, ya, dia ni tak mampu kasih Chan. Kasih Chan pun nanti buat lagi, kasih Chan pun nanti buat lagi. Tak payahlah, ya, tahulah orang dia memang tak ada harapan contohnya. Itu adalah pandangan manusia kepada orang yang nak bertaubat. Tetapi hakikatnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah begitu. Jadi kita lihat sendiri, kadang-kadang kita lihat, kita reflect, kita muhasabah diri kita sendiri, ya, sejauh mana banyak sangat dosa yang telah kita lakukan. Banyak sangat kesalahan yang kita telah lakukan hari demi hari tanpa perasan. Ya, mungkin hari ini kita tak semayang, mungkin ada di antara kita yang semayang tapi hatinya kotor. Mungkin ada orang kata tu ada yang hatinya bersih tapi tak semayang. Ada di antara kita yang mungkin daripada sudut ibadahnya baik tapi in terms of keluarganya tidak. Ada pula yang keluarganya baik tapi ibadahnya tidak ada. Ya, pelbagai latar belakang yang ada, ya, tetapi kita yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah jemu dengan kita. That's why apabila kita nak melakukan sesuatu, kita nak mengorak langkah sesuatu, kita buat ikut kepada kemampuan diri kita masing-masing. Ya, kerana ada hadis yang Nabi SAW mengatakan bahawasanya Allah tidak pernah jemu dengan kita. Ya, Allah tidak pernah jemu dengan kita, tapi Allah takut ataupun Nabi SAW takut bahawasanya kita akan jemu dengan apa yang kita telah lakukan. Maka lakukanlah tahap demi tahap. Tapi pada masa munjid yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. The moment kita down, kita up balik. The moment kita down, kita up balik. Dan kita luahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau mungkin pada hari ini sama juga dengan manusia. Kalau contoh hari ini kita minta sesuatu dengan manusia, kita minta dia bagi, dia minta bagi, tapi lama-lama kelamaan manusia kan asyik kau minta aja, ya, tak tahu nak buat apa, asyik minta aja. Itu manusia dengan manusia, tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Ya, the more kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, the more yang insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita. Kerana Allah dah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, maka aku akan menjawab, aku akan memberi apa yang kau minta. Ya, jadi kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala yang bahawasanya kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun masyarakat ada pelbagai yang tidak percaya, yang tidak memberikan sokongan, yang mungkin dah putus asa dengan kita, ya, baik masyarakat, baik keluarga, tapi ingat sifat-sifat ini tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita walaupun kita adalah hamba yang belum bersedia nak bertaubat, yang belum bersedia untuk kembali kepada Allah, tapi kita dapat semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Pengalaman sebenarnya banyak, ya, tapi alhamdulillah lah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan saya peluang untuk bersama dengan golongan-golongan yang tersebut. Saya masih ingat lagi waktu tahun 2007 bila mana saya mula berkhidmat di Masjid Tentera Diraja. Saya rasa macam masa tersebut saya baru habis fresh grad, saya baru habis belajar. Tetapi diberikan peluang, diberitahu bahawasanya antara program Masjid Tentera pada masa tersebut adalah Mudik ke Hulu, iaitu program pembuangan tatu. Sebagai anak muda pada masa tersebut dan orang yang kurang ada pengalaman, yang mungkin tidak ada pengalaman langsung dalam perkara-perkara ini,
kadang-kadang tertanya dalam diri kita sendirilah ya, kenapa saya dapat anak murid yang macam ini ya, kenapa saya tak dapat jumpa anak murid yang lain yang mungkin sewaktu dengannya. Tahun demi tahun ya mengajar kepada saya bahawasanya inilah anugerah Allah, inilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin Allah kata mungkin dengan semangat, mungkin dengan pengalaman yang ada sedikit, mungkin dengan latar belakang sedikit ya, dia dapat memberi peluang untuk saya mendekati dengan masyarakat yang sedemikian. Terima kasihlah kepada semua masyarakat daripada pihak masjid, keluarga ya, dan sewaktu dengannya yang banyak memberikan dorongan, bimbingan, sokongan ya untuk saya berdamping dengan masyarakat yang sedemikian. Alhamdulillah dengan pengalaman yang selama 14 tahun lebih kurang dalam berdekati dengan masyarakat yang demikian, banyaklah pengalaman ya. Antaranya saya lihat ada yang tidak mendapat sokongan daripada keluarga ya, ada yang bila mana orang tu dah bertaubat, orang tu dah berhijrah, ditanya pula oleh keluarga, kenapa awak buat begini demikian? Contohnya, ada satu saya masih ingat lagi, ada satu peserta, ya, dia dah mula berhijab, alhamdulillah, dah mula berhijab. Jadi bila dah mula berhijab tersebut, dia jumpa dengan suaminya, jadi suaminya mengatakan, kenapa engkau dah berhijab? Ya, kenapa engkau dah berhijab? Nah, kerana saya suka isteri saya yang lama, which is tak pakai tudung. Kat situ cabarannya kerana satu, dia tidak dapat memberikan sokongan kepada orang yang nak berubah tersebut. Malah dia tidak berterima kasih dan tidak bersyukur kepada Allah kerana ada orang dan ada ruang untuk membantu keluarganya untuk berubah dan sebagainya. Tapi pada masa sama juga dia juga memberikan cabaran untuk kita lah. Kerana pada masa itu saya masih ingat lagi, suaminya beritahu dengan isterinya, kau pergilah kepada Ustaz Harun. Ya, padahal apa yang saya buat kan, kita semua sekadar menggalakkan, mengajar untuk seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita masih ingat ini benda yang important saya rasa dalam diri kita dan juga keluarga kita. Kerana Allah dah kata bahawasanya innaka la tahdi man ahbabta ya, walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau suka. Tapi yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hidayah tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai keluarga, sebagai masyarakat hanya cuma membantu dan juga memberikan sokongan. Ya, jadi jangan putus asa. Jangan rasa macam penatlah buat benda ni kan. Penatlah buat perkara-perkara inilah. Jadi itu antara pengalaman lah yang saya rasa ada. Antara juga lain ialah pengalaman bersama-sama ya, untuk melakukan kebaikan. Dan setiap insan yang saya dapat bersama-sama sesungguhnya dapat memberikan pelajaran kepada diri saya sendiri. Kan, kerana ada yang contoh ya, bila mana contohlah ya, kita bawa seseorang itu pergi ke umrah. Jadi bila pergi umrah, alhamdulillah dia dapat, semua dia dapat. Makam Ibrahim dia dapat ya, Hijr Ismail dia dapat ya, Hajar Aswad dia dapat, angkat jenazah dia dapat ya, apa lagi, macam-macam lah yang kita jarang-jarang dapat kan, termasuk dari diri saya, tapi dia dapat ya, dia dapat. Jadi kat sini ingin mengatakan bahawasanya masya-Allah ya, sayangnya Allah kepada mereka ni walaupun dia first time pergi, tapi dia dapat semua ni. Dia dapat semua ni. Jadi tu pengalaman manis lah yang dapat bersama saya. Itu yang pengalaman manis pula ya. Tadi kata tu pengalaman yang pahit. Tapi ini adalah pengalaman yang manis yang kita lihat mereka ni dapat berubah dan sebagainya lah. Dan ada juga pengalaman lain. Contoh saya pernah bersama-sama walaupun sekejap aja mengajar di dalam penjara. Jadi bila mereka keluar, mereka dapat kontak saya, dapat hubungi saya ya. Dan saya semua sebagai kawan, saya cuma nak melihat mereka ni hidup seperti orang-orang lain. Maknanya dengan adanya pekerjaan, dengan adanya keluarga, dengan adanya dan pekerjaan keluarga yang hidupnya dengan cara aman lah alhamdulillah, kesihatan. Jadi benda-benda ni bila saya lihat mereka kan, alhamdulillah lah, terlalu gembira bila mana mereka share, sekarang bawa anak keluar, sekarang bawa anak saudara keluar makan ya, ada yang bekerja di tempat ni, di tempat tu sebagainya. Walaupun luaran fizikal nampak belum berubah, nampak belum hilang, contoh ada tattoo dan sebagainya, tapi daripada sudut kehidupan mereka dah alhamdulillah
mereka dah boleh pergi ke masjid, mereka dah semangat meletakkan fikiran positif. Kalau dulu nak pergi ke masjid takut, takut tidak diterima, takut dipandang serong, takut dipandang hina, takut di atas tengok atas bawah kan. Tapi bila mana sekarang ini mereka pergi je. Alhamdulillah, dan mereka juga dapat sekarang, kalau dia tak macam dulu. Dulu susah sangat. Ambil wuduk pun orang tengok atas bawah. Tapi kalau sekarang alhamdulillah mereka dah kuat secara mentalitinya, tapi juga dapat sokongan daripada masyarakat yang senantiasa memberikan peluang dan ruang kepada orang-orang yang nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sangat ya. Kalau dulu waktu baru-baru nak buat tu senantiasa dengar masyarakat tak terima, keluarga tak nak terima, masjid tak nak terima, padahal masjid tetap akan menerima. Yang tidak menerima adalah orang-orang yang berada dalam masjid. Seringkali saya ingatkan kepada semua bahawasanya setiap orang yang datang ke masjid sebenarnya nak dibersihkan daripada dosa, termasuklah pegawai-pegawainya, termasuklah asatizah, ustaz-ustazahnya, semua nak dibersihkan. Jadi bila kita masuk ke masjid sebenarnya sama-sama nak dibersihkan, tapi bezanya ialah kita nampak secara luaran. Selagi mana kita boleh tutup, kita tutup. Tapi kalau tidak boleh tutup, just remember, itu adalah rumah Allah, di mana rumah Allah adalah kepunyaan untuk semua orang, termasuk orang-orang yang pernah melakukan kejahatan. Wallahu a'lam bissawab. Satu soalan yang baik, kerana kita ni datang daripada keluarga. Jadi apabila kita ni akan ada keluarga, sama ada keluarga kecil, keluarga besar, keluarga masjid ataupun tidak, keluarga yang baik ataupun tidak, tapi itu adalah keluarga kita. Keluarga yang direct sekali adalah keluarga, namanya mak bapak kita, adik-beradik kita, anak beranak kita, ipar duai kita dan sebagainya. Kadang-kadang itulah cabaran kita. Cabaran kita ialah apabila kita dah nak berubah ataupun nak mendapatkan sokongan, tidak dibantu oleh keluarga. Tapi saya nak menggalakkanlah kepada semua. Pertama, yang nak berubah, yakinlah walaupun 1 orang, 2 orang, 3 orang yang tak support kita, yakinlah ramai lagi yang akan support kita. Walaupun 1, 2, 3 orang yang tidak mahu membantu kita, insya-Allah lebih ramai lagi orang yang akan membantu kita. Jadi jangan putus asa, jangan putus asa untuk berusaha mendapatkan satu kebaikan untuk diri sendiri. Tetapi pada masa sama juga saya juga nak galakkan kepada keluarga-keluarga lah. Apabila seseorang itu yang dah berubah, saya faham kadang-kadang kita penat, kadang-kadang kita rasa kecewa, kadang-kadang kita rasa macam dah putus asa dengan dia. Kerana mungkin hidupnya sering keluar masuk. Mungkin hidupnya senantiasa ambil barang-barang yang dilarang. Mungkin hidupnya senantiasa tak pernah jemu dengan dosa, contohnya. Saya faham perasaan tersebut. Tapi itu adalah keluarga kita. Keluarga kita. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan jangan putus asa dengan dia, apatah lagi kita sebagai keluarga. Dan kadang-kala setiap daripada mereka ini, walaupun dulu banyaknya jahat, kadang-kadang kita tidak tahu pada akhir kehidupannya, mungkin dialah yang terbaik. Saya masih ingat lagi bapa saya punya pandangan. Dia katakan bahawasanya sekarang ini mungkin semua orang boleh layan bapa. Sekarang ni semua orang boleh jaga bapa. Tetapi bila bapa dah jatuh, bila bapa dah sakit, bila bapa dah terlantar, siapa yang jaga, itu yang penting. Daripada sini kan, kata-kata ini sungguh mendalam sangat. Dan mungkin kita pun dah biasa dengar perkara-perkara ini. Kadang-kala orang yang nampaknya yang kita rasa macam tak boleh harap, dah putus asa dengan dia dan sebagainya, mungkin itulah yang terbaik buat diri kita. Kita masih ingat sokongan ini datang daripada 4 perkara lah. Satu ialah kepercayaan. Kepercayaan. Kita harus percaya bahawasanya insya-Allah dia boleh kembali kepada perkara yang baik. Kita harus percaya
dia boleh berubah insya-Allah. Yang kedua, kita harus senantiasa ingatkan. Dan namanya manusia kan, tak kira siapa pun, termasuklah saya, ya, seringkali perlu diingatkan. Ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu adalah manfaat kepada orang yang beriman. Kadang-kadang dalam kita nak melakukan kebaikan pun selalu perlu diingatkan. Ya, saya masih ingat lagi antara peringatan daripada guru saya. Dia kata, Harun, walaupun kita sibuk macam mana pun, jangan lupa masa kualiti kita dengan Allah. Ya, kita ajak orang sembahyang, kita ajak orang untuk berdoa, kita ajak orang untuk kembali kepada Allah. Tapi bagaimana diri sendiri contohnya. Jadi takkanlah kita katakan, alah saya tahulah ustaz. Tak boleh yang itu kan. Jadi bila mana diberikan peringatan, kita kadang-kadang macam tersentak sekejap. Masya Allah, saya banyak ini, banyak gitu, banyak gini. Kemungkinan saya ni lupa dan alpa. Jadi tak kira siapa tau tak kira siapa pun kita, sesungguhnya kita senantiasa memerlukan peringatan. Dan peringatan tu kadang-kadang perlu datang daripada orang-orang yang terdekat dengan kita, iaitu keluarga kita. Yang ketiga ialah kita perlu tunjukkan. Kita perlu tunjukkan mana yang baik, mana yang tak baik. Contohnya macam mana dia nak berubah, dia nak solat macam mana, ya, bukan hanya suruh pergi semayang, kan? Tapi dia tak tahu macam mana nak boleh semayang, ya. Kadang-kadang soalan-soalan basic pada kita, alah takkan ni pun tak tahu, ya. Takkan ni pun tak tahu, tapi kadang dia memang tak tahu, ya. Dia memang tak tahu. That's why saya katakan kita tak boleh assume yang kita tak boleh jangka bahawasanya semua orang tahu solat. Perkara itu adalah perkara yang asas. Tidak. Ramai lagi yang tak tahu. Ramai lagi yang tak tahu. Ramai lagi yang tidak pernah didedahkan dengan solat. Yang mungkin ramai di antara kita pun ada yang tahu ataupun ada yang nak solat tetapi tak tahu macam mana nak buat. Kena tunjukkan. Ya, itu sebab saya masih ingat lagi diorang kata perbezaan antara mendidik dan membimbing. Ya kan? Dua perkara yang nampak sama tapi sesungguhnya dia mempunyai perbezaan. Ya, mengajar dan membimbing. Ya, kalau kita sekadar mengajar, saya buka buku dan lepas tu saya ajar dah habis, kan? 1 jam, 1 jam setengah habis. Kalau membimbing, dia perlu lebih daripada tersebut. Contoh kita suruh orang semayang, kita nak tunjukkan ini cara dia, cara duduk macam mana, cara sujud macam mana. Dan kalau contohnya dia tidak hafal, macam mana pula bimbingan kita? Berbeza. Kalau contohnya, saya kasih contoh ya, kalau dia belum hafal surah Al-Fatihah, ya, ada orang kata, Ustaz, saya belum hafal doa kunut, maka saya tidak mahu lakukan solat. Ya, pada saya lebih baik dia mulakan solat subuh without doa kunut berbanding dia tinggalkan solat subuh pasal doa kunut. Kan? Kenapa? Kerana doa kunut tu adalah perkara yang sunnah. Kalau dia belum hafal, dan tak mengapa sebagai permulaan, tapi pelan-pelanlah dia hafal. Kan? Jadi nak kena fahamkan pada dia. Jadi tunjukkan itu important. Yang keempat adalah doakan. Dalam kita nak berdoa pada Allah, jangan abaikan, jangan lupa doakan kepada orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Ya, itu sebab contoh ada antara doa, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina. Ya, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku, ampunkanlah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya, jadi bukan doakan kita saja, doakan juga kepada orang-orang yang bersama-sama dengan kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, supaya mereka pun mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, itu adalah maknanya kita kena ulang balik. Kita kena ulang-ulang. Ya, again, ada 4 perkara. Pertama, kepercayaan. Kita harus percaya, ingatkan, ya, tunjukkan dan doakan. 4. Dan 4 perkara ni harus diulang-ulang. Ulang-ulang, kadang-kadang hari ni ingatkan, besok nak kena ingatkan lagi, lusa nak kena ingatkan lagi, dia jatuhkan lagi, dia jatuh, tingkatkan lagi. Yang itulah yang menjadikan kita penat. Ya, saya terus terang, itu antara cabaran kita penat. Tapi pada masa sama juga kita yakin, mudah-mudahan setiap kepenatan kita itu pasti ada kebaikan, ada kemanisan yang bakal kita raih. Mungkin bukan sekarang, nanti. Ya, kalau bukan nanti, mudah-mudahan dekat akhirat nanti kita akan mendapatkan kemanisan tersebut insya-Allah. Jadi sokongan daripada keluarga,
amatlah penting untuk kita melakukan sesuatu, kerana setiap daripada manusia pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan kesilapan. Bezanya ialah sama ada kesalahan-kesilapan tu yang nyata ataupun tidak. Again, sekali lagi, Allah tidak pernah putus asa. Maka kenapa kita sebagai keluarga perlu putus asa kepada ahli yang nak berubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey, di Singapura ini di apa yang saya tahulah ya, ada beberapa badan yang membantu mereka. Boleh cek sendirilah, tetapi secara umum saya yakin setiap masjid, setiap pegawai-pegawai masjid yang ada dalam masjid tersebut bersedia untuk membantu. Ya, sekarang ni macam tadi saya bilang, ada masyarakat yang masih menjadikan masjid tu sebagai building, sebagai bangunan di mana beliau boleh mendapatkan sesuatu kebaikan, baik daripada sudut kelasnya ke, baik daripada sudut bimbingannya ke, baik daripada sudut aktiviti kegiatan sehariannya ke, ya. Tapi yang paling penting saya rasa ialah dapatkan kontaknya. Dapatkan kontaknya. Kadang-kadang kita masuk masjid kan, tak tahu nak jumpa siapa ni. Nak jumpa dengan imam, imam ni nampak garang. Oh, dengan dia punya sarban, dengan dia punya janggut, dengan dia punya pakaian. Wow, ya. Nak suara tu agak sikit berat. Tapi sebenarnya orang okey, ya, orang okey. Jadi the point saya nak beritahu sini ialah mungkin kita boleh dapatkan pandangan, ya, tentang siapa yang orang yang baik untuk dia dapat berjumpa lah. Itu sebab kadang-kadang orang tak tahu, ya. Orang tak tahu macam mana nak start. That's why antara orang kata tu inisiatif yang dilakukan oleh pihak Masjid Darussalam setakat ni adalah untuk memberikan ruang dan juga platform untuk orang mulakan, ya. Untuk orang mulakan, starting aja. Mungkin mereka nak dapatkan bimbingan, mereka tak tahu macam mana cara dia, okey, mereka boleh call Masjid Darussalam contohnya. Kerana bila tapi tujuan Masjid Darussalam bukan tujuan nak kumpulkan mereka, tidak. Kalau contoh, kita tak expect orang yang tinggal Tampines datang Clementi, kita pun tak expect orang yang tinggal Yishun datang Clementi, tidak. Tapi mungkin sebagai permulaan sahaja. Jadi bila contohlah dia cakap dengan saya je, saya tinggal Yishun, ya, macam mana saya nak start dan sebagainya. Mungkin kita boleh contact, kita boleh salurkan, jumpa pergi Masjid Darul Makmur, jumpa Ustaz Hanafi, jumpa Ustaz Safwan, contohnya jumpa ustaz-ustaz tertentu yang di mana mereka ni boleh bimbing. Jadi bila orang ni datang ke masjid, ya, mereka terus jumpa dengan ustaz tu, kan? Mereka tak tahu macam siapa kan dan sebagainya, kan? Jadi itu tujuannya. Tujuannya adalah saya katakan tadi, kebanyakan masjid telah bersedia dan banyak program-program yang tersusun. Cuma kita sebagai orang yang nak bertaubat ataupun orang yang nak berubah ni, kerana tak tahu dengan siapa yang saya betul jumpa, ya. Jadi mungkin sebagai permulaan boleh hubungi Masjid Darussalam dahulu, dan insya-Allah kita cuba memberikan salurannya tentang bagaimana nak berubah dan sebagainya. Tapi hubungi je, call aja, ya. Kalau kita tak dapat datang ke masjid, ya, tak apa. InsyaAllah if you cannot come to us, we go to you, insyaAllah. Kita boleh jumpa dekat luar, kita boleh chill, kita boleh lepak dahulu, ya. Duduk relax, berbual-bual. Kita memberikan saluran-salurannya. Macam mana nak start, bagaimana, kat mana nak belajar, ya. Kelas apa yang sesuai, ustaz siapa yang sesuai dan sebagainya. Itu adalah sebagai tahap permulaan, ya. Jadi seperti saya kata, semua masjid ada, tapi kalau kita tak pasti, kita boleh call Masjid Darussalam dahulu sebagai usaha yang pertama, tapi selanjutnya akan disusuli dengan asatizah, ustazah yang ada di luar sanalah, insya-Allah. Maknanya kat sini, kalau kita bercampur dengan orang-orang yang baik, walaupun kita belum jadi baik, belum nak jadi yang baik, belum jadi yang terbaik, pasti kita akan dapat merasai kebaikan dia. Pasti kita akan dapat menikmati kebaikan dia. Kerana di sebalik luaran itu, kemungkinan orang ni okey, kemungkinan orang ni ada sejarah-sejarah tertentu yang kita tidak tahu, ya. Takkan kita nak bilang orang kan kita punya sejarah
Takkan kita nak bilang orang kita punya keaiban contohnya ya. So kadang-kadang dalam perbualan, dalam perkongsian, Masya Allah, dia punya ujian lebih berat. Oh Masya Allah, dia punya sejarah lebih hebat. Contohnya, manusia tidak lari daripada kesilapan. Kita senantiasa akan jatuh, dan kadang-kala jatuh, kita akan jatuh terus. Dan kadang-kala kita jatuh, kita mampu naik balik. Dan orang-orang yang mampu naikkan balik ni adalah diri kita sendiri. Ya, selain daripada diri kita, of course keluarga kita, of course kawan-kawan kita.